nanti pukul 8 nanti nak kena hantar barang anti suruh hantar barang, tahu kat mana. Lori parking situ tak nampak lah. Boleh? Boleh? Kita ke pukul 6.03 petang dan untuk soalan berikut ini, soalan yang dikirimkan oleh rakan kita dari Johor Bahru ya. Sama juga dengan soalan yang sebenarnya sudah saya sediakan untuk Ustaz, mengenai suami tidak bekerja, tidak bertanggungjawab, yang semacam menjadi satu trend masa kini. Isteri bekerja dan suami duduk di rumah menguruskan anak-anak. Dan soalan daripada rakan kita ni pula, pandangan seorang suami abaikan tanggungjawab, seorang suami bertahun-tahun ya, dan kesabaran itu memang teruji dan sekarang katanya dia digantung tak bertali. Itu soalan yang mungkin Ustaz boleh rungkaikan lah. Ini antara masalah dalam konteks institusi kekeluargaan kita. Sebenarnya undang-undang itu ada, tetapi memang kita tidak nafikan dia bukan semudah itu, kerana antara sebab saya bukan orang secara langsung terlibat dalam konteks institusi mahkamah, tetapi kawan mahkamah dan seterusnya. Isunya adalah kadang-kadang dia mengambil masa yang lama dan tentulah macam orang yang bekerja jadi terganggu pekerjaan dia untuk turun naik mahkamah perbicaraan, kerana dia tidak mudah untuk diputuskan. Hatta ada keadaan dia tidak terus langsung kepada perceraian, dia pergi dulu kepada mediator atau kita panggil suluk kan, lepas tu barulah sampai hujung. Jadi benda tu yang kadang-kadang menyebabkan orang perempuan dia rasa biarlah. Ada juga keadaan di mana orang perempuan ni dia nak buka itu tidak disuka, jadi menyebabkan akhirnya itulah yang berlaku dengan tak bertali. Saya ingat hal ini mungkin pendengar kita yang lelaki-lelaki lah khususnya. Sebab itu kalau kita rasa bahawa tidak sesuai lagi dalam konteks hubungan kekeluargaan kita tadi, maka sebagaimana kita bernikah ataupun kita disatukan dengan cara yang baik, maka dengan cara yang baik lepaskan dia daripada gantung tak bertali betul, suami yang tak kembali balik ke tidak, ke tidak, nafkah pun tak ada bagi. Ini juga adalah yang kita sebut tadi, bahawa suami yang musyus. Ini yang sedang kita bincangkan sebenarnya. Itu antara lah kita panggil gambaran suami musyus yang ada pada hari ini.
sepanjang dia meninggalkan isteri tu, adakah boleh dia mengumpul dosa-dosa yang tidak Haji, kadang-kadang orang macam ini digaji duduk di masjid. Kita bukan nak meletakkan orang yang masjid. Kalau dia tidak orang masjid, okeylah. Tapi kalau dia orang masjid, satu perkara yang merugikanlah. Bahawa kita nak kata dalam keadaan engkau merasakan bahawa engkau sedang melakukan satu kebaikan, engkau sedang melakukan suatu perkara yang sangat dibenci oleh agama. Maknanya kalau yang itu menuruti perintah Allah Ta'ala, yang ini artinya kita mengingkari perintah Allah Ta'ala. Itu jelas. Jadi itu yang boleh kita, sebab kita bukannya dipanggil institusi penguatkuasaan. Kan saya sendiri pun pada petang ni, maknanya dalam konteks kita menerangkan. Jadi mudah-mudahan bolehlah menjentik hati-hati lelaki-lelaki yang di sana yang memang sebenarnya kalau dah rasa kita tak nak dengan perkahwinan tu lagi, daripada kita tinggal tak bertalin. Dia tinggal tak bertalin, dia tidak di rumah, dia tak tahu ke mana. Mungkin seorang duduk di Gelopot, kita suami duduk di Pahang, dia di Johor, dia di mana dia tak tahu. Dan bila mahkamah hantar surat, dia tak respon dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah satu sudut menyiksa wanita tadi, satu sudut mengingat dia memburukkan isi keluargaan Islam. Satu sudut yang lain macam disebut tadi, sekali dia memburukkan dan apakah pandangan Ustaz Izzuddin lebih banyak masa di luar bersama dengan rakan-rakan dan keluarga isteri juga anak-anak? Ini satu masalah utama juga lah. Bila kita sebut kadang-kadang tadi, saya minta maaf lah, ini mungkin kawan-kawan yang suka melepak kedai mamak lah, kadang-kadang melepak tepi jalan je. Sembang aja, bukan ada apa benda pun. Kita pun tak faham. Sebab itu bila Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarga, dan aku orang yang paling baik kepada keluarga aku daripada kalangan kalian. Jadi maknanya Nabi SAW kita tahu bahawa Nabi SAW ada para sahabat baginda yang sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi Nabi berani declare tadi bahawa aku ni kalau nak banding dengan kalian, aku yang paling baik sekali dalam konteks bagaimana untuk komunikasi, hidup rumah tangga. Maknanya dalam kesibukan Nabi SAW itu sebagai seorang Nabi, seorang dipanggil presiden lah, yang dalam konteks dia ketua, sebagai para sahabat yang bergaul dengan Nabi SAW, murabbi yang mengajar dan bahawa semua ini tetap tidak menafikan bahawa Nabi SAW adalah orang yang paling sangat menyantuni isteri baginda Rasulullah. Sebab itu antara hikmah kenapa baginda SAW ada berapa orang isteri pada suatu masa, supaya mengajarkan kita apa lagi yang nak kau sebut. Sedangkan seorang Nabi yang ramai keluarga yang besar masih boleh menyantuni kesemua isi Rasulullah. Bahkan ada disebutkan tadi bahawa Nabi SAW setiap malam dia bila keluarga ramai ni dia akan ada kegiatan. Tapi sebelum Nabi SAW bermalam di satu rumah mengikut bidang masing-masing, Nabi akan pergi setiap rumah untuk memastikan semuanya okey. Maknanya menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW meletakkan satu standard dalam konteks kekeluargaan Rasulullah SAW. Jaga tak kita ni, masa kita nak kahwin, dia main hantar orang, kita hantar itu, dia dah kahwin. Kita pun dengan kawan-kawan ada berapa benda Ustaz, salah ke kita me time? Yelah Pak, betul lah tak salah, tapi masalah kita punya me time tu habis-habis kan? Sampai isteri pun nak nikah, suami nak keluar, dia tahu dah mak, ayah pun dia lah bakal jadi balik tu. Sampai isteri dah masak, dia kata bang, nanti kunci bawah nanti kau bawah lagi main suami dah mati segala macam tu. Sampai baju dua malam, satu malam, itu betul-betul ni saya ingat satu yang tak ni lah. Sedangkan satu lagi perkara saya nak sebut, kadang-kadang sahabat kita di luar sana, kita sebut sahabat ni pasal saya pun suami, jadi pun suami juga kan, baju lagi Masya Allah. Cuma saya nak sebutkan bahawa kadang-kadang kawan-kawan kita ni, bila dia berborak, dia berbual dengan kawan-kawan tu, perasan dia tengok dia dengan gaya, dengan penuh bercakap tu, dengan memberikan fokus kan.
Saya kadang suka saya duduk kedai mamak. Bukan saya duduk kedai mamak, kadang-kadang kita jumpa orang. Saya pun sibuk juga dengan program radio, TV sebagainya. Tapi kadang jumpa orang, pusat kita jumpa kat kedai mamak lah. Saya tengok kita jumpa tu Amy Adi dah memang balik program tu semua 9 lebih. Jadi padahlah masa itu pukul 12 itu di kesempatan kita ada itu pun kita nak rushing balik juga. Kita tengok orang lepak, dia tengok bercakap, dia memberi perhatian. Saya kata bagus. Harap-harap di rumah juga bila dia bercakap begitu. Inilah yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang kita tak fair. Dengan kawan-kawan kita bukan main beriu, dengan isteri Sama-sama buku je. suang-suang kuku. Itu daripada Adi sendiri. Adi punya terma tu, suang-suang kuku. Tapi itulah realiti dia hari ni yang kita lihat. Kadang-kadang saya pun tak tahu kenapa. Mungkin agaknya saya ni dia jenis orang yang apa dia panggil apa istilahnya? Bukan indoor, apa dia panggil? Family type kot. Mungkin saya family type kot. Jadi orang yang family type ni, bila dia tengok orang yang tak family type ni, mungkin dia rasa pelik. Tapi tak apalah tentang itu. Tapi yang saya pelik, kenapa yang yelah kalau berjumpa, okey saya jumpa Adi, okey fine lah, mungkin ada benda kita nak bincang. Sebentar cuma. Sebentar, habis perbincangan selesai. Ini masalah duduk semata-mata untuk nak menengok handphone. Dia tengok handphone kawan tu tengok handphone kawan tu. Jadi masing-masing menengok handphone masing-masing, nak tengok bola. Lebih baik tengok bola tu dekat rumah, walaupun di rumah sambil menonton bola sekurang-kurang adalah isteri mendengar suara, kita pun mendengar suara dia, kan? Tapi kadang-kadang orang lebih suka menjauhkan daripada bersama dengan keluarga. Ini wallahualam. Dan kesabaran isteri juga rasanya tercabar dan ada soalan yang masuk di laman Facebook kami tu tadi, sampai ada yang terdetik untuk gunakan bunuh untuk lembutkan hati suami. Macam mana Ustaz? Dia, saya nak sebutlah penonton kita, mendengar kita, walaupun okey, memang kadang-kadang kita nak isteri suami kita macam orang lain, ya, nak suami kita ni, suami saya suruh keluar saja, boleh tak saya ubatkan sikit supaya dia duduk di rumah. Saya khawatir pula dia tak keluar-keluar lepas tu. Kan, pasal bomoh ni dia tak ada sukatan ubat. Kan kalau kita pergi doktor kata ni makan 3 kali sehari, ya. Ada dos-dos dia. dia. Ada dos dia. Bomoh ni tak ada dos. Yang saya takut suami kita tu overdose nanti. Kan? Oleh kerana kita tak nak suami tu keluar, sudahnya memang tak keluar betul lah orang tua tu. Nanti dia pula yang bosan. Dia duduk je, dan kita pula dah kena pergi bomoh pula untuk keluarkan dia daripada rumah. Sudahnya tak ada kerja kita. Tapi saya nak sebut beginilah, kadang ketika lah adik, kita sampai satu tahap tu memang dia mungkin agaknya suami ni jadi ujian untuk kita lah. Jadi ujian. Pasal apa? Dia memang tak makan saman lah. Kita bercakap tak makan. Sebab itu saya ingat itu bukan satu yang pelik. Sebab ada isteri yang lepas pada tu dia dah tak ada fikir dah, lantak lah suami nak keluar-keluar lah. Dia nak keluar ke mana ke, pasal lah dia malah dah serabut nak mikir. Sebab dia bercakap pun tak jalan, dia tahan tu tetap keluar. Dia nasihat, dia balas balik. Jadi keluar-keluar lah awak. Yang itu yang tadi kita sebut, kunci bawah lah kaki. Jadi senang, masuklah sendiri. Kan saya pun dengan anak-anak dah tidur kan tadi. Jadi saya ingat itu juga ya. Tapi saya pesankan dulu akak-akak kita, biasanya akak-akak lah ni, makcik-makcik ni mungkin tak lakon, ya. Janganlah sampai ke bomoh, ya. Kerana saya khawatir kalau istilah bomoh ni luas, tapi saya khawatir kalau dia melibatkan perkara yang berlaku kesyirikan. Itu kena hati-hati, ya. Mari lepas ini saudara,
Selagi bersama-sama rancangan Nordic Classic dan tajuk perbincangan kita hari ini Samyang Issues. Kita terus kepada caranya untuk memperbaiki hubungan antara suami isteri ni dan keluarga. Termasuklah mak mentua, pak mentua ya. Ya. Baik Adi dan juga penonton kita, pendengar kita dalam Nordic Classic yang sama-sama pada petang ini. Sebenarnya saya baca jugalah komen-komen penonton-penonton kita yang ada di media sosial ni. Saya nak beritahu, isu rumah tangga ni memang satu isu yang kompleks, dan satu solusi tidak boleh beri kepada semua. Ini bukan boleh pakai untuk semua. Jadi mungkin apa yang kita bincangkan ni ialah perkara yang sifatnya dasar, benda yang dasar, yang asas dia begitu. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu, macam contohlah mungkin ada yang komen tentang lebih baik keluar daripada duduk di rumah. Memang ada keadaan itu lebih baik tadi. Kan kalau duduk di rumah lebih bagus, kerana itu juga disuruh supaya kita tidak terus melanjutkan pergaduhan tadi yang akhirnya akan bawa kepada lebih buruk. Itu memang sebenarnya lebih baik. Tapi yang kita sebut ini dalam keadaan yang biasa, isteri itu bagus kan, tak ada masalah apa, tapi suami yang tak itu hala. Ini yang kita sedang bincang, ya. Dan dalam konteks rumah tangga ni juga kita tak boleh nafi bahawa dia berkait dengan keluarga yang lebih besar. Ini kadang-kadang saya pun tak faham juga lelaki-lelaki yang ada di muka bumi ni. Saya pun lelaki juga, dan saya juga ada mak mentua. Tapi saya tak faham kenapa kita tak boleh hadam bahawa bila kita berkahwin, saya boleh kata kita berkahwin sekali dengan mak mentua itulah istilahnya. Tapi tidaklah boleh berkahwin mak mentua pula kan. Seolah-olahnya begitu. Sebab itu kedudukan mak mentua ni, dia walaupun bukan seperti mak kita, maksudnya dia bukan tahap mak kita, tetapi kena ingat adik, dengan sebab perkahwinan itu secara langsung, secara tidak langsung, saya tak langsung, mana automatik kita tidak boleh berkahwin selama-lamanya dengan ibu mertua kita, ataupun dalam konteks perempuan bapa mertua. Maknanya mertua itu dia duduk pada kedudukan mak kita pula dah. Nampak? Kedua ayah sendiri. Mana boleh kita kahwin dengan mak ayah kita kan? Itu satu isyarat seolah-olah nak menggambarkan bahawa kedudukan mertua itu juga satu kedudukan yang kita panggil tinggi lah. Sebab bila macam kalau ipar kita boleh kahwin kan, orang tu ceraikan isteri dia tak kahwin dengan kakak ipar dia atau adik ipar dia boleh, dengan syarat belum kahwin lagi lah. Jadi maknanya dalam konteks mak bapak ni tak boleh, sebab dia letakkan kedudukan tu, kemuliaan. Jadi sebab itulah bila kita berkahwin Tuan Bersama ucap terima kasih kerana respon. Bila kita berkahwin, saya rasa kita perlu faham dan terima hakikat kita berkahwin dengan ramai orang. Maksudnya bukan berkahwin ramai-ramai. Artinya kita kahwin dengan isteri, tapi dia macam buy one free four lah. Keluarga dapat mak bapak dia dengan nipah kita. Jadi bila begitu, satu benda yang kita kena terima adik ialah kerencaman. Ini kita kena masuk tajuk lain pula kot. Ini mungkin agaknya tajuk yang akan datang. Tapi kerencaman inilah yang kita kena terima bahawa isteri kita mungkin mudah untuk kita nak apa nama, kita nak adjust. Tapi kakak ipar, biras, yang jauh-jauh ni kita dah luar kawalan. Maka sebab itu kadang-kadang perkara-perkara ini mungkin kita tidak nafikan, yang akan agak sikit lah mengganggu hubungan silaturahmi kita ni. Tetapi saya ingat itu kena ada satu solusi yang lain. Antaranya ialah kita tumpu kepada keluarga kecil kita sendiri kan? Jadi pedulikan soal yang lebih besar tadi, tetapi tanpa memutuskan. Jadi maknanya apa? Mungkin kita balik juga ke kampung, tapi kita ambil pendekatan itu hanya sekadar melaksanakan tanggungjawab kita. Kenapa kita nak mengelakkan daripada hal-hal yang lebih buruk berlaku? Mak kata putih dengan netizen ya, we do us, you do you. Yes, you are.
Ini pula tentang sikap suami. Adakah suami yang acuh tidak acuh dalam hubungan ni harus bagaimana Ustaz dinasihati? Pendapat Ustaz sendiri. Yang tak acuh tak acuh ni. Dia kata dia masalah suami ni kita kena ingat kalau kita sebagai suami, saya percaya kita harap supaya isteri kita juga ataupun kita mengharapkan sesuatu daripada pasangan kita yang kita kalau suami pasal yang kita suami, jadi itu kita mengharapkan sesuatu. Maknanya apa yang kita harapkan daripada mereka itu juga diharapkan daripada kita. Betul tak? Maknanya kalau ni suami mata klien. mengharapkan isteri tadi supaya baik dengan dia, kena baiklah dengan isteri tadi. Betul tak? Kalau suami tu nak harapkan isteri tu mungkin pandai masak, so apa benda yang boleh bantu dia? So dia panggil win-win situation lah. Win-win situation. Tak mungkin kalau kita spoil pasangan kita, tiba-tiba kita harap dia tak spoil kita. Saya rasa itu satu yang macam agak mustahil. Tapi dia kadang-kadang ada wujud. Kan ada setengah-setengah dia tidak reflect. Cuma kita kata secara dia panggil naturalnya begitulah. Naturalnya kan. Maknanya what you give you get back. Itu je cerita dia. Jadi sebab itu kenapa disuruh wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulan dengan cara bergaul yang baik, dan bagaimana kita nak supaya kita dapat juga yang lebih baik, maka kita kena berikan. Jadi satu lagu berkemana pernah kita juga berbincang sedikit dengan Ustaz, dan Ustaz pernah sebut skop keluarga ni memang besar ya dalam apa jua keadaannya dari segi perundangan, dari segi rumah tangga dan sebagainya. Soalan terakhir untuk Ustaz, ini suami sinonim ya dengan bekerja pada masa yang sama untuk keluarga. Jika bertembung dengan dua keperluan ini, mana yang harus dikorbankan? Allahuakbar. Baik, ini soalan sebenarnya dua soalan pancing. Saya nak sebutkan keluarga itu amanah,